Assalamualaikum anak-anak sekalian. Apa khabar? Cikgu harap kamu berada dalam keadaan yang sihat bersama keluarga tercinta. Baiklah, pada pagi ini kita akan belajar pendidikan seni visual bersama Cikgu Ain. Tajuk kita pada hari ini ialah Bab 3 Seni Catatan. Sebelum kita mengupas lebih lanjut berkaitan tajuk pembelajaran kita pada hari ini, apa kata kita lihat dahulu apakah objektif pembelajaran. Pertama, menjelaskan maksud catatan. Kedua, menjelaskan seni catatan daripada aspek media, teknik, aliran serta pelukis dan karya seni catatan tempatan. Tahukah kamu apakah maksud catatan? Catatan merupakan satu aktiviti penghasilan karya secara menyapu warna ke sesuatu permukaan menggunakan media tertentu. Media tertentu kita akan pelajari selepas ini. Baiklah, mari kita lihat apakah media seni catatan. Baiklah anak-anak, di sini terdapat 10 media seni catatan yang biasa digunakan. Pertama, cat minyak. Kedua, cat kauci. Ketiga, cat tempera. 4, fresko. 5, cat akrilik. 6, cat poster. 7, cat air. Selain itu, ada menggunakan palet, berus lukisan dan juga pisau palet. Baiklah, jenis media yang pertama ialah cat air. Bahan tarik diguna ialah air, peralatan diguna ialah berus lembut dan juga berus kasar. Kebiasaannya dilukis di kertas cat air dan juga kertas cartridge. Ini merupakan contoh kertas lukisan. Sebab kertas lukisan ni ada pelbagai jenis. Teknik yang digunakan ada 4 contohnya: basah atas basah, basah atas kering, kering atas basah, kering atas kering. Apa yang dimaksudkan dengan basah atas basah ni? Baiklah, basah atas basah bermaksud memasukkan warna lain di atas warna yang sedia ada semasa basah. Kebiasaannya bagi pembukaan yang luas seperti langit. Kamu boleh perhatikan gambar yang pertama. Baiklah, basah kering. Apa pula maksud basah atas kering? Basah atas kering. Kamu perhatikan gambar yang kedua ni. Warna yang disapukan tanpa campuran air yang sedikit atas permukaan yang mempunyai warna yang sudah kering dan ada ton cerah dan gelap. Yang ketiga, kita perhatikan gambar ketiga, teknik kering atas basah. Kering atas basah ni maksudnya, kamu menyapukan sapuan warna air ke atas permukaan kertas yang telah dibasahkan terlebih dahulu atau disapu dengan warna cair. Gambar keempat ni, gambar ayam ni. Jika kamu perhatikan, dia menggunakan teknik kering atas kering. Maksudnya, lukisan ini diguna cat air daripada tiup ke permukaan kertas atau warna yang telah kering. Dalam erti kata lain, cat air yang melekat terus pada berus tidak banyak. Baiklah, ciri-ciri bagi lukisan ini ialah mestilah mulut sinar, iaitu nipislah. Kamu boleh nampak lukisan tersebut. Dan juga legap apabila teknik sapuan berlapis. Legap ni maksudnya dia tidak boleh tembus. Baiklah, jenis media yang kedua ialah cat poster. Di mana bahan tara dia ialah air, menggunakan berus lembut dan berus keras. Dilukis di atas kertas cartridge.
dia punya teknik dia, warna dia adalah tebal dan nipis. Lepas tu dia guna teknik warna rata. Okay, cirinya mesti legap dan cepat kering. Okay. Ni gambar daun-daun ni, cuba kamu perhatikan ya. Okay. Dia lukis guna cat poster. Okay, guna berus yang lembut dengan keras. Okay, supaya dapat hasilkan warna yang tebal dan nipis dan juga warna rata. Jenis media yang ketiga ialah cat akrilik. Okay. Cat ini bahan antaranya ialah air. Berus yang digunakan berlembut dan keras. Okay. Kebiasaan dilukis di atas kanvas ataupun kertas cartridge. Okay. Teknik yang digunakan ialah sapuan warnanya. Jika kamu perhatikan ada yang tebal, ada yang nipis. Itu ciri dia adalah legap dan cepat kering. Okay. Contoh pada teknik glancing dan juga impasto ni. Okay. Ada warna yang tebal dan ada warna yang nipis. Baiklah, jenis media yang keempat ialah cat minyak. Okay, bahan antaranya tu peti dengan minyak linseed. Menggunakan berus lembut, keras dan pisau pelet. Okay, untuk menghasilkan lukisan ni. Kebiasaannya, lukisan ini dilukis di atas kanvas, papan lapis, cardboard. Okay, cat minyak ni dia banyak menggunakan teknik glancing dan impasto. Boleh tengok pada gambar ni. Okay, ni glancing, ni impasto. Okay, di sini kebiasaannya legap, mesti licin, berkilat, kasar dan berjalinan berdasarkan teknik sapuan dan juga lambat kering. Baiklah, jenis media yang kelima ialah cat tempera. Okay, bahan antara dia air menggunakan berus lembut, dilukis di atas kertas cartridge. Sapuan warnanya biasanya ada yang tebal ataupun nipis. Okay. Dia punya cirinya mesti lut sinar dan juga lembut seperti teknik catan menggunakan cat air. Okay, kamu boleh perhatikan gambar ni. Okay. Ada sapuan yang tebal, ada yang nipis. Okay. Dan dia gunakan berus lembut. Seterusnya, iaitu yang keenam, cat kauci menggunakan bahan antara dia air. Okay. Menggunakan berus lembut dan keras, dilukis di atas permukaan cartridge. Teknik yang digunakan ialah sapuan warna tebal atau nipis. Okay, cirinya legap dan juga lambat kering. Okay, kamu perhatikan gambar rumah dan pokok ni. Okay, hanya menggunakan berus lembut dan keras. Okay, jadi lukisan ini dia akan jadi apa? Ada lebih menyelah. Okay, yang menggunakan warna tebal dan nipis. Media yang terakhir iaitu yang ketujuh, iaitu fresco. Okay, bahan antara ialah kapur plaster guna berus keras. Kebiasaan dilukis di dinding. Okay, sapuan warna dia tebal atau nipis. Dan cirinya ialah legap, cepat kering. Okay, ini tengok gambar harimau dan pokok-pokok ni, pemandangan ni. Okay, dilukis di atas dinding. Okay, dengan menggunakan kapur plaster dan fresco. Okay, kisahnya juga ada yang tebal, ada yang nipis. Okay, untuk menyelahkan lagi lukisan tersebut. Baiklah, kamu sudah tahu apakah maksud catan, jenis bahan media dia. Mari kita lihat pula apakah teknik seni catan. Baiklah anak-anak sekalian, mari kita lihat pula contoh teknik catan. Di sini terdapat 6 lukisan yang menggunakan teknik catan. Pertama, pointillisima. Jika kamu perhatikan gambar gaun ini, menggunakan teknik titik yang secara berulang-ulang dengan menggunakan hujung berus dalam kedudukan menegak. Contoh lukisan kedua iaitu gambar ayam yang menggunakan teknik impasto. Baiklah, lukisan ini dia menggunakan warna secara terus dari tiub dengan sapuan pisau pelet bagi mewujudkan kesan warna tebal dan legap. Contoh lukisan ketiga iaitu buah dengan menggunakan teknik alla prima di mana warna cat minyak diambil terus dari tiub
dan disapu secara spontan. Lukisan yang keempat iaitu gambar apple menggunakan teknik glazing, iaitu di mana cat minyak dengan sapuan berus secara bersahaja bagi mewujudkan kesan warna yang licin dan berkilau. Contoh yang kelima iaitu teknik hard edge, di mana menggunakan masking tape untuk memisahkan warna agar karya seni catatan kelihatan kemas, tepat dan terpotong-potong. Contoh yang terakhir iaitu scrambling. Lukisan ini menggunakan berus dimulai dengan warna gelap yang ditindih dengan warna cerah secara terkawal untuk menimbulkan kesan lut sinar. Seterusnya, mari kita lihat aliran seni catatan. Baiklah anak-anak sekalian, mari kita lihat aliran seni catatan. Di sini terdapat 8 aliran. Pertama, neorealisme yang menggunakan keadaan sebenar dan semula jadi. Yang kedua, realisme iaitu pergerakan seni lukis Perancis pada tahun 1850 hingga 1875 yang menentang idealisme akademik Perancis dengan menggabungkan lukisan realistik. Ketiga, impresionisme iaitu style lukisan cat di Perancis pada tahun 1870-an yang mengutamakan kesan suasana atmosfera. Seterusnya, yang keempat iaitu ekspresionisme iaitu pergerakan seni lukis pada awal abad ke-20 di Eropah yang menekankan penyataan emosi. Yang kelima, surrealisme iaitu pergerakan seni di Paris pada tahun 1920-an yang meneroka bahagian minda separa sedar sebagai sumber kreatif. Keenam, kubisme iaitu style separa abstrak awal abad ke-20 yang mengutamakan bentuk-bentuk geometri yang bersatah. Seterusnya, yang ketujuh, ekspresionisme abstrak iaitu style seni abstrak yang bermula di New York pada tahun 1940-an yang melibatkan luahan emosi dalam bentuk abstrak. Dan yang terakhir ialah aliran pop art iaitu aliran seni lukis moden barat pada tahun 60-an hingga 70-an yang mengutamakan unsur tanpa iklan atau bidang komersial. Seterusnya, mari kita berkenalan pula dengan pelukis dan karya seni catatan tempatan. Kita lihat dahulu contoh tokoh seni catatan yang pertama, iaitu Chua Tian Teng. Siapakah beliau? Beliau dilahirkan pada tahun 1912 di Fujian, China. Beliau merupakan perintis kepada penggunaan teknik batik. Beliau juga lebih kepada catatan figuratif, iaitu lebih kepada identiti budaya masyarakat di Malaysia. Ini merupakan contoh lukisan yang menggambarkan identiti masyarakat di Malaysia yang menggunakan teknik batik. Tokoh yang kedua ialah Halil Ibrahim. Siapakah beliau? Beliau dilahirkan pada tahun 1934 di Kubang Kerian, Kelantan. Lukisan beliau lebih banyak memaparkan aktiviti kehidupan masyarakat melalui catatan figuratif. Ketiga, lebih kepada catatan batik. Walaupun pada awal pembangkitannya beliau menggunakan cat air dan cat akrilik.
Baiklah anak-anak sekalian, ini merupakan contoh lukisannya yang menggambarkan masyarakat Pantai Timur. Tokoh yang ketiga ialah Sulaiman Esa. Siapakah beliau? Beliau dilahirkan pada tahun 1941 di Johor Bahru. Lukisan beliau lebih kepada tema kesenian Islam melalui penggunaan media campuran. Idea dan olahan mencerminkan unsur Islam yang menjadi identiti dalam penghasilan karya beliau. Di sini merupakan contoh lukisan beliau bertajuk Ke Arah Tauhid yang menggunakan media campuran. Tokoh seterusnya yang keempat ialah Din Omar. Siapakah beliau? Beliau dilahirkan pada tahun 1966 di Bancuk, Kelantan. Beliau lebih gemar memainkan tema tradisi masyarakat Melayu melalui aplikasi media campuran. Lukisan beliau lebih kepada subjek kajian terkait budaya pemakanan dan objek khazanah warisan. Baiklah anak-anak, ini adalah contoh lukisan yang dihasilkan oleh beliau bertajuk Antara Dua Hidangan. Mari kita berkenalan tokoh yang terakhir dalam seni catatan iaitu Rohaizat Syahari. Siapakah beliau? Beliau dilahirkan pada tahun 1969 di Citra, Kedah. Lebih kepada subjek alam pemandangan tempatan dan kemasyarakatan. Air sekali, basikal tua dan skuter Vespa menjadi inspirasi subjek kajian beliau. Ini merupakan contoh lukisan Vespa yang bertajuk Seusia dengan menggunakan cat air. Alhamdulillah, sampai di sini saja kelas kita pada hari ini. Terima kasih kerana memberi tumpuan dan kerjasama kepada cikgu. Jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.